sebelum kita saya nak sebut satu perkara lah bang. Dah 2-3 hari ni saya terima banyak sangat aduan daripada graduan-graduan muda yang baru lepas graduate ataupun ibu bapa kepada graduan-graduan muda ni. Dan ini juga berlaku kepada anak saudara saya sendiri yang baru graduate tahun lepas, dah berbulan-bulan cuba mencari kerja. Ya. Ramai sekarang ni mereka mengadu, mereka dah memohon beratus-ratus jawatan kosong. Contohnya lah ada yang satu graduan muda ni, dia dah memohon 400 kerja. Jawatan kosong ni dah menghantar 400 permohonan. Dia cuma dapat 4 panggilan untuk temuduga. Saya ada baca yang tu. Tapi yang peliknya, yang teruknya, penyokong penjilat-penjilat Anwar Ibrahim ni siap kutuk budak ni lagi. Kau tak layak sebab tu kau tak dapat kerja apa. Tak ada akal ke? Memang tak ada akal. Dia macam ni. Okay. You have a problem, kamu ada masalah besar apabila seorang graduan muda tu, and dia punya CGPA sangat bagus bang. CGPA dia 3.67, 3.6 something. Ya. Okay. Dia dah memohon 400 pekerjaan, dia cuma dapat 4 panggilan temuduga. 4 panggilan temuduga. Call up tu. Ya. So macam mana kau boleh kata budak ni tak bagus? Kalau somebody yang CGPA dia lebih daripada jurusan apa? Lupa dah. Dia business. Business. Dalam bisnes ni, it is a very generic punya, tapi masih lagi tidak dapat apa-apa peluang pekerjaan. So bila dia terpaksa sampai dia kata saya terpaksa buat apa-apa. Sekarang dia kerja macam-macam. Apa-apa yang dia boleh buat untuk part time dia buat. Kan? Tetapi dia masih mencari kerja tetap. Dan dia kata dalam satu temuduga yang terbaru yang dipanggil ni, dia tanya berapa ramai yang terpilih. Dia kata orang tu kata ada 1,200 lebih pemohon untuk jawatan itu, yang mana mereka hanya memerlukan satu orang saja. 1,200 lebih yang apply. Dan dia kata yang mereka shortlist, yang mereka senarai pendek adalah dalam 60 orang. My God. So apa nak jadi ni? Maknanya the business is not growing, new business is not establishing, and some business scale down, some business close down. Itu je. Ya betul. No business not growing. Ini satu lagi perkara, sejak 4 tahun lepas, sejak daripada PRU 14. Okey. Abang pun tahu yang saya punya apa saya rasa pasal Najib Razak kan. Abang tahu saya cuma percaya. And satu lagi. The existing business yang besar-besar, bila dia tak grow, dulu bila business besar ni grow, akan ada attrition, maknanya orang tu akan lompat ke sana. Betul. Orang tu akan create kekosongan. Yes, dan betul. benda tu actually the cycle akan create kekosongan sana. Ya, betul. So business besar tak grow. Dan dia tak ada kekosongan. Jadi bisnes lain tu kerja tempat lain pun tak ada kosong lah. Tak ada, orang tak bergerak. People don't move from one place to another. Peluang pekerjaan tu tidak tercipta. Okey. Ini kita nak beritahu, orang kata kita ni kerana isu pandemik, sebab tu kita berada dalam situasi ini. Sebenarnya tidak. Kalau kita tengok rakan-rakan daripada negara-negara jiran, Indonesia sangat-sangat berkembang pesat. Thailand berkembang pesat, Vietnam berkembang pesat, Singapura yang kita katalah memang sangat berkembang pesat, sentiasa ada job creation. Tetapi pada saya, ianya bukan bermula daripada zaman pandemik. Ianya bermula daripada zaman 22 bulan Pakatan Harapan memerintah. Kerana ketika itu, kita banyak mempunyai masalah. Banyak projek kena cancel, satu. Dan kita tidak ada investor yang buka satu investment. Kan? Apa yang berlaku ketika itu, 22 bulan, ini fakta. Kan? Cyberjaya diwujudkan oleh Tun Mahathir untuk mencipta banyak peluang pekerjaan dalam industri teknologi, tech sector. Tetapi ianya hampir menjadi gajah putih, dan yang masuk ke Cyberjaya kebanyakan adalah industri outsourcing. Kan? Dia bukan industri yang mereka cipta, sebaliknya ialah industri pemudah cara. Kan? Macam call center semua sekali. Dan itu pun tutup. Satu demi satu tutup. IBM tutup, itu tutup, ini tutup. Kan, all this outsourcing business tutup. Dan kemudiannya datang pada pandemik. Dan negara is not recovering. Kan? So sehingga hari ini dengan situasi yang ada ni, kan, kita tak nampak lagi kerajaan mencipta peluang pekerjaan. Especially Anwar Ibrahim ni dah hampir 100 hari. Lagi kita cakap, dah hampir 100 hari, kita tidak nampak ada apa-apa yang betul-betul mencipta peluang kerajaan, peluang pekerjaan. Yang ada hanyalah temporary solution yang tidak boleh pun membantu.
Contohnya? Okay, apa pendapat abang? Contohnya dia ada buat macam saya rasa ada macam My Step. Dia cuba bagi sedikit tapi sedikit macam daripada government punya bajet. Ini dibuat sejak 22 bulan PH pemerintah, tetapi sebelum itu Najib Razak telah buat terlebih dahulu. Dia dipanggil SLIM, Skim Latihan Satu Malaysia. Kan? So, ianya dihentikan dan di-rebranding pada kerajaan 22 bulan, di-branding lagi kepada yang lain, dan nampaknya benda tu bukan ditambah baik. Apa yang Najib buat ketika itu bukan ditambah baik, tetapi dijadikan something yang lebih downgrading. Apa yang saya nampak sekarang ni, kesalahan yang dibuat oleh kerajaan sekarang ni hampir sama saja dengan kerajaan 22 bulan. Okey. Kerajaan 22 bulan, the first thing dia dapat, segala projek yang ada kaitan dengan Najib Razak, dia freeze. Dia freeze, projek tergantung. Orang hilang kerja, projek, so disrupt ekonomi. Sama juga macam sekarang. Yang mana yang projek yang diluluskan masa time darurat yang dia kata ada penyelewengan 92.5 bilion projek awarded tu, sekat, stop. Contohnya projek yang penting tu, projek kempangan air ke apa yang dia approvekan oleh Menteri daripada PAS tu, Alam Sekitar, Tuan Ibrahim Tuan Man. Alam Sekitar tu kan, freeze juga. Jadi bila freeze projek, orang akan hilang kerja, kontraktor hilang projek, payment sangkut semua. So benda ni dia create satu vicious cycle. Cycle maknanya bila kontraktor tak ada, pekerja tak ada, supplier tak ada duit, semua tak ada duit. So vicious cycle. So it's the same thing. Cuma bezanya dulu Dr. Mahathir, kerajaan 20 bulan, dia cari pasal dengan China, cari pasal dengan India. Anwar tak buat silap tu. Dia buat baik dengan orang kan. Dia buat baik dengan orang. Benda tu ni, dan sekarang ni saya rasa, tapi benefit of the doubt, saya rasa benda tu akan di-announce selepas bajet ni baru kita tahulah sama ada a new project will be awarded or not. Tapi mengikut rentak Anwar tu, nampak gayanya dia nak table budget, nak save. Maknanya ikat perut. Maknanya government will reduce spending, dan benda ni akan create another vicious cycle. Ya, betul. Betul. So saya nak sentuh sikit apa yang abang cakap tadi, pasal diorang pergi hentikan projek tu. Yang kelakarnya saya ingat lagi Tony Puah. Abang ingat lagi tak Tony Puah? Semua orang mesti ingat siapa itu Tony Puah. Yang kononnya orang katalah ini pencacai Pakatan Harapan, pencacai Anwar Ibrahim kata Tony Puah ni adalah sangat hebat, dan dia adalah penasihat kepada punah sihat kepada Lim Guan Eng. Dan saya ingat lagi kes berkenaan dengan MRT. Kan? Di mana dia kata dia kena retender, ada banyak terlampau mahal kos dia, dan kita boleh buat sesuatu dengan harga yang murah. Kan? Akhirnya kita mempunyai MRT yang saya rasa kan, yang saya rasa rumah kucing makcik saya buat rumah kucing lagi cantik. Betul. Macam kebun ayam. Tony Puah, saya ada satu benda yang saya cakap pada dia kurangkan stesen lagi kan? Ya, dia kurangkan stesen kan. Kita boleh tengok keadaan tu memalukan. We are developing country.